tak faham, boleh terus bertanya di dalam group chat. Gunakan group chat itu untuk apa? Bertanya. Okey, untuk bertanya. Okey, baik. So kita lihat di sini iaitu tentang mengenali sejarah. Ah. Okey. Okey, cikgu buat nota ke ni? Okey, baik. Ramai yang tanya, "Cikgu, cikgu buat Kena nota ni salin ke?" kan cikgu? Okey. Tak perlu salin. Sebenarnya nota ini cikgu dah letakkan dalam grup WhatsApp untuk para pelajar form 1. Jadi sebenarnya kamu hanya perlu download dan print out. Sebenarnya perlu download dan print out aja. Itu je. Jadi kamu boleh guna semasa pembelajaran. Dan sebenarnya ini semua adalah bahan-bahan yang cikgu kumpulkan dan compilekan ya. Kalau cikgu nak buat semua nota sejarah ni, Cikgu ada hantar ke link untuk download? ya ada. Cikgu ada berikan dalam grup WhatsApp. Okey. Okey. Ada. Tak apa, kalau belum print tak apa. Selepas ini boleh print. Don't worry. Kalau sebelum print tu lagi baiklah. Kalau belum print tak apa. Okey. Jadi kegunaan dia apa tahu? Supaya nanti bila cikgu highlightkan perkataan-perkataan tu, kamu boleh highlightkan. Kalau cikgu bulatkan, kamu boleh bulatkan. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi itu memudahkan kamu. Okey. Dan sebenarnya terus terang cikgu cakap, okey, terus terang cikgu cakap, nota-nota ini bukanlah cikgu buat sendiri. Tetapi cikgu kumpulkan, compilekan daripada banyak sumber. Kemudian cikgu jadikan dia satu set modul. Kalau nak cikgu buat sendiri satu-satu, terus terang cikgu cakap, cikgu ajar sejarah daripada form 1 sampai form 5. Total semuanya termasuk form 5 Pro Max tu ada lebih kurang 69 bab. 69 bab ya. Jadi tak sempat nak buat. Jadi cikgu compilekan mana yang ada dan cikgu berikan kepada kamu. Okey. Jadi inilah yang terhasil. Baik. So kita nak lihat hari ini berkaitan dengan mengenali sejarah. Kita kembali kepada bab 1 berkaitan dengan topik mengenali sejarah ya. Cikgu bila hantar, okey, cuba kamu lihat balik dalam grup WhatsApp. Memang ada. Okey. Memang ada. Kalau tak ada tak sesiapa yang belum dapat lagi? Ataupun tak pernah tahu pun rupa-rupanya cikgu ada hantar? Ada tak kat sini? Ada tak? Kalau yang tak ada, belum dapat, tak apa. Cikgu boleh send lagi sekali. Cikgu rasa cikgu dah send dah Cikgu, untuk cuba bab cikgu send 1. sekali lagi cikgu. Okey, cikgu akan send sekali lagi untuk bab 1 ya. Bab 1 iaitu berkaitan dengan berkaitan dengan mengenali sejarah. Sekejap Okey. Okey, yang ini cikgu send sekali lagi dalam grup form 1. So kalau kamu dah dapat, boleh print out ataupun kamu buka saja di another screen. Alright. So cikgu lihat mana pula form 1. Okey. Okey. So yang ini cikgu dah send. Okey, kemudian juga cikgu akan send kepada another group form 1 lagi. Sebenarnya kita ada lebih kurang 2 atau 3 group kat sini ya. Kita ada 2 3 group kat sini. So cikgu sendkan. Okey. Right. Ya. Okey. Baik. Okey, ada pula yang promote cikgu punya Cikgu Rafi punya YouTube. Yes. Boleh tengok Cikgu Rafi punya YouTube, ada semua video yang ada dalam tu. Okey. Baik, semua boleh dengar Semua boleh dengar Okey. Boleh. Okey, terbaik. Kita mulakan. Mengenali sejarah. Okey. Okey, so kalau kita lihat di sini, okey, kita lihat tentang mengenali sejarah. Perkataannya pun sejarah. Apa itu sejarah? Kita kena tahu dulu sejarah tu apa sebenarnya. Sejarah ni sebenarnya adalah semua yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Maknanya yang telah berlaku. Yang telah berlaku itu dikatakan sejarah. Itu secara umumnya lah. Jadi kamu boleh gariskan perkataan tu ya, peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Dan daripada mana perkataan sejarah tu ya? Sejarah ini sebenarnya daripada perkataan bahasa Arab lah. Bahasa Arab iaitu, kalau kita lihat perkataan Arab iaitu yang dikatakan sebagai syajaratun. Apa maksud syajaratun? Iaitu maksudnya pokok.
Pokok. Dan sejarah juga, okey, juga dikaitkan dengan salasilah atau juga riwayat atau juga keturunan atau juga asal usul. Jadi itu berkaitan dengan perkataan sejarah atau syajaratun. Salasilah tu apa cikgu? Keturunan. Contohnya macam apa tahu? Macam kamu kamu rupa-rupanya keturunan kamu kan. Okey, bapa kamu, atuk kamu rupa-rupanya orang Jawa. Orang Jawa naik atas lagi rupanya orang ngomong Jawa lagi. So orang Jawa lah. Itu keturunan Jawa. Okey. So itu berkaitan dengan keturunan. Syajaratun. Ingat yang cikgu bulatkan tu kata kunci tau. Kata kunci ya. Syajaratun bererti pokok. Itu dalam bahasa Melayu. Okey, dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa dalam kamus dewan pula, kalau kita lihat kamus dewan ini, okey, sejarah tu sebenarnya bermaksud asal usul ataupun keturunan ataupun juga salasilah, dan sejarah itu bermaksud peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau. Okey, ataupun kisah, riwayat ataupun tambur. Tambur ni maknanya adalah peristiwa-peristiwa dongeng yang pernah berlaku dulu. Tapi okey, sejarah ni mesti sesuatu yang benar-benar berlaku. Kalau yang cerita tu bukan tak pernah berlaku, itu bukan sejarah. Itu temberang namanya. Kan? Itu temberang namanya. Kan? Temberang. Jadi peristiwa yang benar-benar berlaku. Itu yang kamu kena ingat tentang sejarah dalam kamus dewan. Dan dalam kamus dewan, ianya berkaitan dengan satu kajian ataupun pengetahuan tentang peristiwa yang telah lalu. Okey, setiap kamu ya, kalau kita lihat pelajar hari ini ada lebih kurang 62 orang. 62 orang ini mesti dia ada sejarah dia sendiri, betul tak? Dia lahir kat mana, dia kemudian besar kat mana, kemudian dulu sekolah rendah kat mana, kemudian sekolah taska kat mana, tadika kat mana. Jadi itulah dia sejarah masing-masing. Okey, sejarah masing-masing. Semua orang ada sejarah masing-masing ya. Peristiwa yang benar-benar berlaku. Dan kalau dalam bahasa Inggeris, bahasa Inggeris belajar orang Inggeris belajar sejarah juga ke? Orang Inggeris dulu belajar sejarah juga tahu. Dalam bahasa Inggeris, sejarah ialah history. Okey, history ni maksudnya apa? Maksudnya adalah iaitu cerita tentang seseorang. Dan perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani, okey, iaitu historia. Maksud historia ialah penyelidikan. Penyelidikan. Maksudnya penyelidikan. So kalau kita lihat di sini, itulah maksud-maksud sejarah. So, ada berapa dia punya definisi sejarah ataupun ada berapa maksud sejarah? Okey, kalau kita lihat maksud sejarah, okey. Yang pertama dalam bahasa Melayu, yang kedua dalam kamus dewan dan yang ketiga dalam bahasa Inggeris. Ingat tu. Okey. Okey. Ya, syajaratun, kemudian juga asal usul keturunan atau salasilah dan juga history. Datang daripada perkataan historia. So ingat yang itu. Kali ni kita belajar, kita nak ingat, rupa-rupanya ada 3 maksud sejarah ni dalam bahasa Melayu, dalam kamus dewan dan juga dalam bahasa Inggeris. Ingat yang tu. Okey, so ada tak mana-mana bahagian yang tak faham dalam ni? Ada tak mana-mana bahagian yang tak faham dalam ni? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Alright. Tak So ada. kalau tak ada, kita akan teruskan lagi. Okey, kita akan teruskan lagi. Baik. Kali ini kita akan teruskan dengan pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Siapa sejarawan? Sejarawan ni adalah orang-orang yang menulis cerita pasal sejarawan. Dia yang mencatat tentang sejarah. Jadi kita nak tengok mula-mula, okey, orang yang pertama kalau tengok gambar ni, ini adalah Herodotus. Okey. Baik, Zaid tanya, okey cikgu nak jadi sejarawan ni,
Kena tahu semua sejarah ke? Tak semestinya. Ada sejarawan, dia tahu pasal sejarah Malaysia saja. Ada sejarawan, dia tahu pasal sejarah Asia Tenggara saja. Ada sejarawan, dia tahu pasal tentang apa tahu? Tentang masyarakat-masyarakat tamadun dunia je. So dia ada dia punya spesifik dia. Dia tak semestinya tahu semua. Dia ada spesifik dia. Jadi ada tak sini yang berminat nak jadi sejarawan? Ada tak yang berminat nak Tak jadi ada, sejarawan? tak ada. Oh, tak ada eh? Bagus juga tu. Ah, Kan sebab sejarawan ni tak perlu ramai-ramai. Tak perlu ramai-ramai nak buat kajian. Nanti penuh nanti. Okey, baik. Herodotus ke Herodatus? Sebenarnya ejaan dia Herodotus. D-O bukan D-A. Okey. D-O-T-U-S. Okey, Herodotus. Okey. Baik, Herodotus kata apa? Baik, sejarah ni sebenarnya adalah penceritaan. Bercerita tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Jadi, kata kunci bagi Herodotus adalah tindakan manusia. Kamu boleh bulatkan ni, tindakan manusia. Dan satu lagi iaitu sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa. So ada dua. Tindakan manusia dan sebab-sebab berlakunya peristiwa. Kalau kamu jumpa perkataan tindakan manusia dan sebab berlakunya suatu peristiwa, tak lain tak bukan itu adalah Herodotus. Jadi mudah nak ingat. Okey, jumpa perkataan tindakan manusia sebab-sebab berlakunya satu peristiwa, Herodotus. Senang nak ingat itu. Alright. So itu daripada Herodotus. Penceritaan tentang apa? Tindakan manusia, maknanya manusia buat apa? Okey, contohnya manusia membina piramid. Manusia membina piramid. Uish, sesuatu tindakan manusia yang apa? Penting, mengagumkan. Sampai sekarang orang tengok, uish, mengagumkan. Okey, mengagumkan, tetapi bila mengagumkan, kita lihat, kita tanya, kenapa dia nak buat piramid ni jadi dia kata, sebab apa dibina piramid? Untuk dijadikan makam untuk menyimpan mayat Firaun. So itulah dia tindakan manusia dan sebab berlakunya peristiwa. Okey, baik. So itu tentang Herodotus. Kemudian sejarawan yang kedua iaitu E.H. Carr. Okey, E.H. Carr, okey, dia kata, okey, sejarah ni adalah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah, maknanya ahli sejarah dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dan masa lampau. Maksudnya di sini apa tahu? Maksudnya interaksi tu maknanya apa tahu? Perbualan. Bayangkanlah okey, ahli sejarah dia berbual-bual dengan faktanya. Contoh contoh. Katakanlah cikgu okey pergi ke belakang rumah, korek, rupanya cikgu jumpa satu pen. Uish, tapi pen ni adalah pen yang datang daripada 2000 tahun dahulu. Wow. Jadi cikgu akan sentiasa membuat kajian. Kat mana dia buat, dia guna bahan apa, kemudian dia pakai dakwat apa, kemudian harga dia berapa zaman dahulu. Itu dikatakan interaksi antara cikgu dengan pen tu. Interaksi antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada di sini. Itulah yang dikatakan sejarah. Proses interaksi. Jadi kalau kita nak mudahkan nak ingat, senang saja. Iaitu kita akan ambil kata kunci interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan juga fakta-faktanya. Jadi, kalau kamu jumpa dalam soalan, ada perkataan interaksi, ahli sejarah, fakta-faktanya. EHK. Tidak lain. EHK. Nampak? Jadi itu cara nak ingat. Mudah saja. Kalau macam tadi kan, Herodotus, tindakan manusia, sebab-sebab berlakunya peristiwa tu. Itu Herodotus. Kalau E.H. Carr, interaksi ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Itu E.H. Carr. Okey. So dia nak tanya, Zara tanya, kenapa
bukan ke Ibnu Khaldun tu beranak lagi lama daripada, bukan beranak, dia lahir. Ibnu Khaldun tu lahir lagi lama daripada Ihskar. Kenapa dalam turutan tu dia nombor 3? Okey. Baik, begini caranya. Yang mana lebih baik? Okey, susunannya ke faktanya? Mana yang lebih penting? Faktanya. Susunannya ke faktanya? So yang lebih penting ialah faktanya. Di mana susunan dia itu tak penting. Yang penting faktanya. Okey, nampak tak? Yang penting faktanya, bukan susunan dia. Don't worry. Okey. Baik. Yes, okey. Baik, kemudian kita lihat seorang sejarawan Islam bernama Ibnu Khaldun. Jap. Korang nampak ke tak nampak ni sebenarnya ni? Cikgu dekatkan lagi. Okey. E.H. Carr. Okey, Herodotus sebenarnya adalah daripada sejarawan daripada tamadun Yunani. Ya, tamadun Yunani. Okey, lama. E.H. Carr adalah sejarawan daripada barat. Okey, daripada barat. Kemudian Ibnu Khaldun adalah sejarawan Islam. Sejarawan Islam. Ya. Ya, gambar dia lukisan je. Yelah, zaman dulu mana ada, zaman tamadun Yunani mana ada kamera. Kan? Jadi kita lihat Ibnu Khaldun. Yes, betul. Yunani itu adalah Greece. Betul, Adam. Baik. Ibnu Khaldun, sejarawan Islam. Dia kata apa? Sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia. Kemudian paling penting okey, peradaban dunia. Okey, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Jadi di sini kalau kita lihat, Ibnu Khaldun kata sejarah ni tentang apa tahu? Tentang masyarakat manusia, tentang peradaban dunia, tamadun dunia dan juga perubahan-perubahan yang berlaku. Contohnya tamadun Yunani. Dulu ada tamadun Yunani. Kemudian apa yang berubah pada tamadun Yunani tu? Itulah dia dikatakan sejarah. So, kalau katakan dalam soalan dia tanya tentang, kalau ada soalan tanya tentang peradaban dunia dan juga perubahan-perubahan, kalau jumpa je perkataan-perkataan ini, confirm itulah dia Ibnu Khaldun. Itulah dia Ibnu Khaldun. So kalau kita ingat balik, okey, tindakan manusia dan sebab-sebab berlakunya peristiwa itu adalah Herodotus. Kalau interaksi ahli sejarah dengan fakta-faktanya itu E.H. Carr. Kemudian peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku itu Ibnu Khaldun. Kita dah ringkaskan. Yang penting kamu kena ingat kata kunci tu. Kata kunci tu ya. Baik. Kemudian inilah dia sejarawan daripada negara kita. Profesor Khoo Kay Kim. Profesor Khoo Kay Kim ni ya. Okey, dia kata apa? Sejarah sebenarnya senanglah. Apa-apalah. Okey, apa-apa yang pernah berlaku. Pernah ataupun sudah berlaku. Apa-apa. Okey, kamu jatuh basikal semalam. Itu sejarah. Kan? Kemudian kamu termakan nasi basi semalam. Itu sejarah. Maknanya apa-apa yang pernah atau sudah berlaku, itu adalah sejarah. Semalam ada gaduh dengan adik, semalam ada gaduh dengan abang, dengan kakak, kan? Itu pun sejarah. Maknanya apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Itu sejarah. Okey? Kalau kamu jumpa perkataan apa-apa pernah atau sudah berlaku, itulah dia kata-kata daripada Profesor Khoo Kay Kim. Dan yang terakhir ialah sejarah. Okey, sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Iaitu sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Maknanya apa? Maknanya sejarah ialah apa? Catatan atau rekod peristiwa. Kalau kamu jumpa perkataan catatan ataupun perkataan rekod peristiwa tu, confirm ianya adalah datang daripada sejarawan negara kita juga, iaitu Muhammad Yusuf Ibrahim. Yusuf Ibrahim. So,
kalau kita lihat di sini, okey, sejarah ni definisi dia ada daripada 5 orang. Kalau kita lihat balik iaitu okey, kita guna kata kunci je. Kita guna kata kunci ya. Contohnya Herodotus, tindakan manusia, sebab-sebab berlakunya peristiwa. Herodotus. Kemudian E.H. Carr, interaksi ahli sejarah dengan fakta-faktanya. E.H. Carr. Kemudian Ibn Khaldun, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku. Ibn Khaldun. Okey. Profesor Khoo Kay Kim. Khoo Kay Kim kata apa? Apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Khoo Kay Kim. Kemudian Yusuf Ibrahim, catatan atau rekod tentang peristiwa masa lalu. Itu Yusuf Ibrahim. So very simple. Maknanya 5 orang sejarawan dengan 5 jenis definisi sejarah. Ini dia bagi apa tahu? Bagi tentang definisi sejarah. Jadi ini memudahkan kamu untuk ingat. Okey, memudahkan kamu untuk ingat. InsyaAllah. InsyaAllah Daniel Syafiq, insyaAllah mungkin ada. Okey, mungkin ada. Baik. So ada soalan tak nak tanya tentang ini? Ada Ada soalan cikgu. tak? Ada. Okey. Tak ada. Cikgu nak tanya. Ya, ada. ya. Yang dalam ni kenapa sikit sangat yang Hu Kay Kim ni tapi dalam kutip tak ada banyak. Okey, sebenarnya okey, kalau ikutkan okey, dalam nota ini kita ambil yang mana paling penting. Okey, ingat dalam buku sejarah memang semua diletakkan dengan maklumat-maklumat tambahan. Jadi, kalau semua tu kita ambil sebagai penting, sebenarnya tak ada maknalah kita buat nota-nota ringkas ni. Ini kita nak ringkaskan supaya kita mudah ingat. Jadi bukan semuanya tu penting, tapi kita nak ambil dia punya yang paling penting. Kan, kalau cikgu suruh kamu ingat hujung ke hujung buku memang tak ingat. Paling penting kamu kena ingat yang penting-penting. Ini sebenarnya. Terima kasih banyak Amal kerana bertanya. Bagus. Okey. Ada soalan lagi nak tanya sebelum kita Ada sambung cikgu. lagi? Ya. Cikgu, yang Herodotus tu kan semua tu kan cikgu. Ada ke tahun-tahun dia yang dibagi tahu? Tidak. Sebenarnya kalau katakan catatan-catatan ini sebenarnya yang paling penting adalah maksud sejarah yang dia nak cerita. Kalau tahun-tahun bila masa dia cakap ni, itu sebenarnya tidak ditanyakan di dalam sejarah. Okey, kerana dia tak akan mentionkan betapa pentingnya tarikh dia cakap tu, tak ada. Tapi kalau tarikh peristiwa berlaku, ia penting. Contoh macam tarikh kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka, tarikh pembukaan ataupun tahun pembukaan Kota Melaka, ataupun juga tarikh Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yes, itu ada. Tapi kalau yang terlalu lama lagi ni, dia akan buat secara jarak. Contohnya apa tahu? Contohnya macam kita belajar hari tu ada tamadun Mesopotamia kan? Dia kata tamadun Mesopotamia ni bila? Dia tak ada tarikh spesifik. Dia akan kata apa tahu? Tarikh Mesopotamia ialah telah dibuka sekitar tahun 1500 sebelum Masihi hingga 1200 sebelum Masihi. Dia macam tu. Dia main range. Dia tak main exactly spesifik, tidak. Jadi bermakna di sini pentarikhan tu sebenarnya tidaklah berapa penting. Yang paling penting maklumat yang dibawa tu. Boleh Akid Boleh tarikh tak cikgu. berapa penting. Okey, cuma kamu kena tahu dia punya cerita dia, itu paling penting. Baik, ada soalan lagi nak tanya? Sebelum cikgu teruskan. Ada. Alright, good. Okey, so kita akan teruskan dengan bahagian seterusnya, iaitu tentang sumber sejarah. Sumber sejarah ini sebenarnya adalah berkaitan dengan dari mana dapat maklumat sejarah ni? Daripada mana dapat maklumat sejarah? Maklumat sejarah terbagi pada dua, iaitu sumber primer dan satu lagi iaitu sumber sekunder. Primer ni maknanya yang pertama lah. Sekunder ni yang kedua lah. Itu maksud dia. Baik, kita lihat dulu yang sumber primer. Sumber primer ni adalah sumber yang belum diolah.
atau diterbitkan. Maknanya belum dianalisa, belum dikaji lagi. Dan sifat dia adalah asli dan juga belum dibuat apa-apa tafsiran. Itu sumber prima. Contohnya apa? Fosil. Apa itu fosil? Fosil ni adalah contohnya tinggalan-tinggalan haiwan seperti tulang haiwan, okey, tulang dinosaur, kemudian tulang gajah dulu-dulu, tulang bison, itu fosil. Okey. So dia bersifat asli. Kemudian juga artifak, iaitu bahan-bahan tinggalan manusia dalam bentuk barang-barang seperti pinggan mangkuk, kaca, gelas, itu artifak. Begitu juga yang bukan artifak, okey, maknanya bukan artifak dalam bentuk apa tahu? Dalam bentuk binaan yang tinggal tapak sahaja. Itu sumber prima. Kemudian batu-batu bersurat yang banyak terdapat di Malaysia dan juga di Indonesia, batu-batu bersurat. Kemudian keterangan lisan. Keterangan lisan ni maknanya apa? Cerita-cerita yang dengar daripada orang-orang dulu. Itu keterangan lisan. Ceritanya katanya dulu bahawa di Malaysia ada naga. Itu keterangan lisan. Itu sumber prima. Okey, sumber prima. Kemudian juga manuskrip. Manuskrip ni biasanya adalah surat-surat catatan lama, catatan orang dulu-dulu. Kemudian ada juga dokumen-dokumen rasmi seperti dokumen-dokumen perjanjian. Dulu kan, zaman Kerajaan Alam Melayu dulu ada perjanjian Bangkok, ada perjanjian Inggeris Belanda, ada perjanjian antara Melaka dengan negara China. Itu semua dokumen rasmi. Boleh tengok balik, dia orang tulis dalam tulisan Jawi. Dan orang Cina baca. Macam mana nak baca? Kan? Jadi itulah dokumen-dokumen rasmi dulu. Kemudian juga fail-fail rasmi jabatan. Kemudian ada surat-surat peribadi. Maknanya surat-surat yang dihantar kepada orang lain. Dan juga diary. Siapa kat sini? Okey, dah masuk tahun 2021, dah form 1. Siapa di sini dah mula menulis diary? Ada tak tulis diary? Ada tak tulis diary? Saya. Ya. Okey, baik, bagus. Baik, kalau yang mula menulis diary, kamu tahu tak, diary kamu itulah sumber prima. Sumber yang utama sumber prima. Buat macam-macam Cikgu. boleh tulis. Ya. Kalau yang macam diorang cakap yang time capsule tu sumber premier cikgu. Okey, kalau time capsule tu sebenarnya adalah sumber prima lah. Perlu dibuat kajian lagi semua. Jadi perlu dikaji. Jadi itulah dikatakan sumber prima, iaitu sumber yang asli dan juga sumber yang belum diolah, belum dikaji, baru nak dikaji. Sumber yang ini sumber prima. Okey, baik. Itu sumber prima. Tetapi sumber sekunder macam mana pula? Okey. Kalau kita lihat sumber sekunder pula ialah sumber daripada bahan-bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Maknanya telah dibagi tahu, dimaklumkan. Dan bahan-bahan ini telah tersebar kepada umum. Contohnya apa cikgu? Contohnya buku, iaitu buku sejarah kamu. Buku sejarah form 1 kamu tu, itu adalah sumber sekunder lah. Sebab tulisan-tulisan dalam buku tu adalah diambil daripada maklumat tempat lain. So diletakkan dalam buku teks kamu. Itulah dia sumber sekunder. Kemudian surat khabar. Surat khabar pun sumber sekunder juga. Majalah-majalah. Kemudian jurnal. Kemudian ensiklopedia. Dan juga risalah. Itu semua bahan-bahan sekunder. So daripada dua inilah yang kamu kena tahu. Ada dua jenis. Sebenarnya kamu boleh buat dua-dua tau. Contohnya apa? Contohnya kamu buat diary. Kan semua orang ada diary kan? Sekarang ni rata-rata semua orang tulis diary. Bila tulis diary kan? Bila tulis diary tu, kemudian ada pula kawan kamu, dia ambil diary kamu, kemudian dia pun buat catatan. Wish, kau tahu tak, pada hari sekian-sekian ni kan, si Zahra ni dia pergi minum dengan si Fatin dekat McDonald. Dia buat kesimpulan. So kawan kamu telah buat sumber sekunder, kamu buat sumber
sumber primer. Jadi itulah sebagai contoh berlakunya kedua-dua yang berlaku ya. Cikgu, Ya. kalau yang macam buku-buku yang kita tulis dekat dalam buku latihan tu dikira sumber sekunder juga ke cikgu? Okey, kalau dalam dia bergantung kepada apa yang kamu tulis. Kalau kamu tulis tentang perkara lain, contohnya kan, kamu nak cerita pasal telefon, kamu pun tulis pasal telefon tu kan. Oh, ini telefon ni dia petak, kemudian telefon ni warna biru, kemudian ada skrin leper. Okey, yang kamu tulis itu adalah sumber sekunder. Yes. Yang kamu tulis tu adalah sumber sekunder. Okey, so ada bagi tahu cikgu kawan saya curi diary saya. Lepas tu tanya cikgu, kalau laki tak bagi tengok diary apa maksud dia? Apa masalah dia? Diary adalah satu benda yang privacy ya. Jangan Rahsia. baca jangan baca diary orang. Privacy ya, hormati privacy orang lain. Jangan jangan kita baca-baca melainkan kalau dia benarkan. Minta izin. Minta izin ya. Jangan. Okey. Baik. Kemudian inilah dia yang kita nak kata tentang Allah. Ada yang kata dah ada girlfriend, tak payahlah. Muda lagi. Tak payah ada girlfriend, tak payah. Kan? Baju pun mak ayah beli. Kasut Spender pun sekolah sama. Spender pun mak ayah beli. Aduh. Okey, baik, bagus. Tak payahlah sebut spender, wek kan. Okey, baik. Alright. Tak payah. Belajar Rumah dulu. pun tak ada. Okey, baik kan. Nak belanja kawan minum makan aiskrim pun duit belanja pun mak bagi. Alah malunya. Okey, baik. So, kita lihat. Okey, tak payah. Okey. Kita lihat artifak tadi. Artifak tadi yang kita bincangkan. Artifak ialah kamu boleh highlightkan peralatan manusia orang-orang dulu. Peralatan manusia dulu untuk dibuat apa? Berburu, bercucuk tanam, bertani dan juga perdagangan. Dan orang dulu-dulu banyak gunakan barang-barang ini, artifak ini dibuat daripada batu, daripada kaca, daripada logam. Contohnya apa tahu? Pernah ditemui loceng gangsa yang besar di Kampung Pencu, Muar Johor. Wow. Di Muar Johor. Ada sesiapa kat sini orang Johor? Ada orang Johor. Ada orang Johor kat sini? Saya. Nampak. So di Muar Johor, jumpa loceng gangsa, dia kata apa? Maknanya loceng itu bukti bahawa adanya perdagangan, maknanya ada berniaga dengan kerajaan Funan. Wow. Kerajaan Funan tu abad pertama Masihi tau. Jadi itulah dia artifak. Loceng gangsa tu artifak. Loceng gangsa tu artifak ya. Kemudian yang kedua iaitu bukan artifak. Bukan artifak tu apa? Iaitu data arkeologi berkaitan budaya manusia. Kata kunci dia budaya manusia yang terdapat di bawah tanah, di bawah tanah dan juga di atas permukaan tanah. Seperti apa tahu? Seperti dinding gua, kemudian juga dinding kota dan juga struktur-struktur binaan. Struktur binaan tu maknanya apa? Bentuk-bentuk tanah semua tu kan? Yang ada macam tembok pun semua, itu adalah bukan artifak. Contohnya, Candi Lembah Bujang. Candi ni sebenarnya adalah kuil tau. Kuil untuk agama Hindu dan agama Buddha yang wujud di Lembah Bujang, negeri Kedah. Ni Kedah Jadi, ini bukti ada pengaruh agama Hindu dan Buddha serta hubungan perdagangan antara India dengan Kedah. So itu bukan artifak. Dan yang terakhir kita nak lihat pada hari ini iaitu ensiklopedia. Apa itu ensiklopedia? Iaitu dia adalah sumber sekunder. Bahan-bahan yang terkandung dalam ensiklopedia ini berdasarkan fakta dan juga sumber sejarah yang sah ataupun sahih. Contohnya di Encyclopedia of Malaysia
mengandungi beberapa tema seperti sejarah awal, sejarah moden dan juga ada architecture. So ingat yang ini ya. Sumber sejarah, tolong ingat iaitu ada sumber primer, ada sumber sekunder dan sumber sejarah ada yang bentuk artifak, ada yang bukan artifak dan juga ada ensiklopedia. Okey. Baik. So, ada soalan nak tanya setakat ini? Tak ada. Ada? Tak ada. Semua boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. So, ini sebenarnya kat sekolah dah belajar sampai sini ke? Belum lagi sampai sini lah. Belum. Okey. Baru Belum buat lagi, macam ya? yang pengenalan tu. Baru buat 1.23. Sikit. So masih lagi orang kata apa? Dalam pengenalan lagi lah So bagus macam tu. Okey. Kalau betul kamu semua dah faham, kamu semua dah okey, mungkin boleh ingat ni sebenarnya. Okey, tak ada masalah. Okey, kita akan pergi kepada jom kita tengok sedikit je. Sedikit latihan. Jom kita tengok. Okey. Okey. Baik, korang semua ada. Jom kita buat latihan sikit-sikit berkaitan dengan pengertian sejarah. Okey, diminta kat sini, semua ada kan? Okey, kita buat sama-sama ya. Kalau kamu yang dah buat bagus. Okey, kita akan lihat. Okey. Ya, betul. Hari ini baru nak bincang. Betul Zahra. Terima kasih banyak. Okey. Belum print. It's okay, tak apa. So kita nak lihat sama-sama ya. Okey. Baik. Tolong cari cikgu, kat manakah perkataan A ni? Iaitu keturunan. Yang mana? Siapa first. jumpa? Dekat Yang kat tepi H. Ke bawah sebelah H ke bawah Ini ke kanan. dia. Keturunan. Yes, betul. Keturunan. Alright. So itu tentang keturunan. Sipu Dan tu jumpa mana? peristiwa cikgu. Okey. Baik, Dan jumpa seterusnya. Okey, penyelidikan. Kat bawah. Mana Bawah penyelidikan? sekali sebelah Bawah kiri. sekali P. Bawah sekali sebelah Ya, kiri. bawah sekali P ni. Ya, naik atas. Penyelidikan. Inilah dia penyelidikan. Alright. Bagus. Okey, so peristiwa. Yang mana pula peristiwa? Yang P yang kat line ketiga ke tepi. Ketiga ke tepi. Ke mana pula ketiga ke tepi ni? Okey. Kanan. Okey, the third last, kemudian inilah dia. Peristiwa. Yes. Allah. Okey, ambil kau. Okey. Hai. Siapa pula hai Cikgu Rafi ni tiba-tiba? Okey. So itulah dia berkaitan dengan peristiwa. Okey, so peristiwa dah dapat. Pokok mana pokok? Okey, pokok. Okey, pokok kat atas sekali. Okey, pokok. Kemudian juga kita tengok. Okey, riwayat. Mana riwayat? Riwayat mana riwayat? Yang with last line. Yang tu R tu atas R ke atas tepi, R ke atas tepi. Riwayat. R tu ke atas tepi. Okey, cikgu ulang balik. So riwayat. Okey. Riwayat dah dapat. Salah silah. Mana salah silah salah silah ke? Yang kat bawah tu nombor 3. Baris nombor 3 ke atas. Ya, yang ini. Tapi dia ke kiri salah silah. Nampak dosa. Dosa Salah sebelah salah sila ada dosa. Ya, dosa kau. Salah silah. Okey. Baik. Kemudian last Dosa sekali. kau sebab Atas salah sila. Sejarawan atas salah silah. Okey. Sekali imbas terus berjumpa. Sejarawan. Naik atas. Yeah. Sejarawan. Ya Allah, hebat korang Korang pun tahu Wah, korang ni baguslah korang ni kan. Oh, biasa. Okey. Mula tu nak flex.
Kan. Flash. Okey. Baik. Sekarang kita tulis pula pengertian sejarah berdasarkan sejarawan ini. Okey. Herodotus. Okey. Penceritaan Herodotus. tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab melakukan sesuatu peristiwa. Penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan atau serta penyiasat- sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Okey. Panjang cerita. Okey. Baik, kepada yang ada kertas ini boleh tulis. Okey. Sebenarnya iaitu penceritaan tentang tindakan manusia. Okey. Manusia dan sebab-sebab berlakunya peristiwa. So macam tu. Okey. So itu sebenarnya cerita tentang Herodotus. So kita ambil yang mudah-mudah sebab cikgu punya tulisan kan besar. Takut tak muat lah pula. Kan. Jadi inilah dia penceritaan tentang tindakan manusia iaitu yang dikatakan oleh Herodotus. Okey. Okey. EHK dia kata apa? Suatu proses interaksi berterusan antara ahli Okey. sejarah dengan fakta-faktanya sesuatu dialog. Okey, proses interaksi. Ingat proses interaksi apa entah. Bagus lah tu. Dah mula tu. Proses interaksi apa entah tu dah bagus lah tu. Sambung lagi. Proses interaksi antara ahli sejarawan Fakta kata isi screen di dalam chat. dengan fakta. Dengan fakta-faktanya. Cukuplah. Okey. Bukan kereta. Okey, ayah apa dah kereta. Okey. Ibnu Khaldun. Iaitu apa? Membincangkan peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada dunia. Ya Allah, peradaban dunia. Okey. Dan perubahan dunia. Peradaban dunia dan perubahan. Okey, perubahan yang berlaku kepada dunia. Nampak? Jadi membincangkan peradaban. Bagus. Okey. Who Kai Kim? Senang. Who Kai Kim senang. Apa yang pernah atau sudah berlaku. Apa yang sudah pernah dan sudah berlaku. Apa yang pernah dan sudah berlaku. Yes. Okey. Bagus. Dan Yusuf Ibrahim. Pada masa lalu itu sendiri. Catatan atau rekod. Sesuatu. Peristiwa yang berlaku pada suatu masa lalu. Peristiwa yang telah berlaku. Ya Allah, pandai-pandai rupanya pelajar-pelajar form 1 tahun ni. Hebatlah korang. Inilah dia jawapan-jawapan dia. Siapa nak catat boleh catat sekarang. Siapa nak tulis boleh tulis sekarang. Inilah dia jawapan dia. Pengertian sejarah. Hebat korang ni semua ya. Boleh tahu semua ni. Bagus. Baik, bagus. Ada soalan lagi? Okey, nak tanya tak? Okey. So kita pergi masa silam. Ini masa silam yang kita terlepas sikit 1.3. Okey. So kalau kita lihat, lengkapkan berkaitan dengan maklumat di bawah ini. Okey. So kita nak lihat maklumat ini. Masa silam ialah apa? Rentetan peristiwa yang telah berlaku. Okey, kamu pun okey, itulah dia. Okey. Rentetan Rentetan. Okey. Rentetan. Rentetan tu apa? Rentetan tu sebenarnya turutan. Rentetan tu sebenarnya adalah turutan peristiwa yang pernah berlaku. Contohnya, kamu lahir pada tahun 2000 berapa kamu lahir? 2008, betul? 2008. Kamu lahir tahun 2008, 2009 kamu pakai Pampers, 2010 kamu pakai Pampers SL. Kemudian 2011 kamu dah tak pakai Pampers. XL Wow, lagi besar. Okey. Triple XL.
So dia susunan ikut peristiwa. Kamu ingat lagi tak darjah 1 dulu kamu tahun berapa? 2000 berapa? 2015. 2015. 2015 darjah 1. Ya, 2015 darjah 1, 2016 darjah 2. Nampak? Itu susunan cerita, susunan peristiwa yang pernah berlaku. Okey. So itu rentetan ataupun turutan. Baik. Masa silam dikaji mengikut urutan masa yang dikenali sebagai Kronologi. kronologi. Itu maksud dia. Kronologi. So kalau orang tanya, kronologi itu apa cikgu? Iaitu turutan masa. Macam cikgu cerita tadi lah kan. 2008 kamu lahir. 2015 kamu darjah 1. 2016 kamu darjah 2. So itu kronologi. Susunan cerita, susunan mengikut masa. Itu kronologi. Baik. Baik. Kita lihat yang C. Berdasarkan rajah garis masa di bawah, nyatakan ruang masa yang terlibat. Okey, untuk 10 tahun kita tahu ianya adalah dekad. Okey, 100 dekad. tahun. Dekad. Kalau 100 tahun apa? Abad. Kalau 100 tahun ialah abad. Kalau 1000 tahun? Alaf. Kalau 1000 tahun takkan mungkin? Asalnya macam mana tu cikgu? Kiamat. Tak, 1000 tahun takkan mungkin tu lagu lah. Kan? Itu lagu, satu lagu Melayu. 1000 tahun takkan mungkin. Itu lagu. Kalau tak percaya tanya mak kamu. Dia orang pun tahu. Tu dia tanya mak. Mak, 1000 tahun takkan mungkin tu lagu Cuba tanya. Dia mesti tahu lagu tu apa. Kan? Kalau Lepas mak tu cakap tak tahu? tak tahu. Cuba tanya ayah. Ayah mesti tahu. Kan? Lagu apa cikgu? 1000 tahun takkan mungkin. Lagu Melayu 1000 tahun takkan mungkin. Yang paling best kamu tanya mak atau ayah kamu kan. Oh lagu cuba mak dengan ayah nyanyi sikit. Mak dengan ayah nyanyi sikit. Pun boleh juga tanya nenek pun boleh. Kok mana tahu nenek kamu dulu kaki karaoke? Boleh juga tanya. Kan? Tak siapa tahu. Tak siapa tahu kau carilah. Okey, baik. Okey, baik. Boleh tanyalah siapa-siapa pun. Okey. Baik, kita lihat. Okey, inilah dia. Okey. Zaman kemunculan kuasa luar. Okey, kita nak lihat kat sini Okey, garis masa. Zaman kemunculan kuasa luar. Cikgu tanya Rafi tanya Cikgu Rafi pun boleh, tak ada masalah. Cikgu dah tentulah cikgu tahu. Kan? Tak payah kan. Nak nyanyi tak payah kan. Ini bukan kelas nyanyian ini kelas sejarah. Tak pasal-pasal je nanti. Okey, baik. Jom. Okey. Baik. Kita lihat di sini. Okey, zaman kemunculan kuasa luar. Okey, ini zaman bila ni? Kalau nampak gambar ni, ni gambar siapa ni? Ni gambar apa ni? British. Apa British pula? Belanda. Bukanlah. Aduh yai. Portugis. Bukan. Ini Spanyol. adalah gambar-gambar. Herodotus. Okey, tentera Portugis. Ini kan gambar tentera Portugis. Portugis. Okey, ini gambar kemerdekaan negara. Okey, nampak tak ada gambar siapa ni? Siapa ni gambar ni? Tunku Abdul Rahman. Yes, Tunku Putra Abdul Alhaj. Rahman. Yes, bagus. Tunku Abdul Rahman kan. Itu kemerdekaan negara. Okey, kemudian juga kita lihat kat sini berkaitan dengan so kalau kita lihat kat sini, ini kemerdekaan negara. Yang ini apa pula ni? Zaman Kesultanan Melayu Melaka. So zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kalau kita lihat, itulah gambar istana Kesultanan Melayu Melaka. So kita ikut susunan. Mana satu yang A, mana satu yang 1511, mana satu yang 1957. So 1957 yang merdeka tu. okey. Baik. Okey, contohnya macam yang ini. Okey. Ya, kalau 1400 apa? Portugis. Apa pula? Ya, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, bagus. Kemudian kalau 1511
Zaman Zaman kemunculan kemunculan kuasa kuasa luar. luar. Kemunculan Yes, Kemerdekaan negara. kemunculan kuasa luar. Okey, dan satu lagi 1957 Kemerdekaan negara. kemerdekaan negara. kemerdekaan negara. Macam tu. Itu sebenarnya susunan dia. Ya, Portugis 1511 merdeka, okey. So itulah yang berkaitan dengan garis masa itu. Bagus korang ni ya. Bijak-bijak belaka. Belaka ya. Okey. Baik, kita lihat sumber sejarah, latihan untuk sumber sejarah. Berdasarkan pilihan jawapan yang diberi, tulis semula maksud sumber primer dan sumber sekunder. So kita nak lihat di sini sumber primer dan sumber sekunder. Okey, yang mana kita lihat bertentang sumber primer dan juga sumber sekunder. Tuliskan balik pada ruangan itu. Baik. Kita lihat sumber primer dulu. Bahan Okey. belum diolah. Okey, so kita nak lihat di sini. Okey, sumber primer iaitu bahan yang Belum yang diolah. belum diolah. Okey, bagus. Kemudian yang kedua Asli. Okey. Okey, kemudian yang ketiga Belum ditafsir. ya, belum ditafsir. Bagus. Okey, kalau untuk sumber sekunder, Bahan Bahan telah telah diolah. diolah. ya, bahan telah diolah. Kemudian yang kedua, Telah diterbitkan. Telah diterbit. okey, telah diterbitkan. Dan satu lagi, Disebarkan kepada umum. ya, disebarkan kepada Sebarkan berumum. So itulah yang berkaitan dengan sumber-sumber sejarah. Senang je nak ingat. Senang je nak ingat. So sejarah tak susah. Okey, kita lihat kategorikan bahan di bawah. Sama ada, dia tanya tahu, sama ada bahan itu adakah ianya sumber primer ataupun juga sumber sekunder. Adakah primer ataupun sekunder? Mana satu? Okey, kita lihat gambar apa ni? Akhbar. So akhbar sumber sekunder kan? Okey, so akhbar sumber sekunder ya. So sumber sekunder. Okey. Kemudian kalau yang ini apa ni? Sumber Ini gambar apa ni? batu bertulis ke? Batu bertulis pula, batu bersurat. Batu bersurat. Okey. Batu bersurat. So batu bersurat ialah apa? Sumber primer. primer. Sumber primer iaitu batu bersurat. Dan ini jumpaan ini fosil kan? Nampak macam tulang dinosaur ni. Ini adalah sumber Primer. okey, sumber primer. Okey, sumber primer. Okey, baik, ada yang kata bahawa Irfan kata Aidil kata ini semua adalah sumber sekunder. Okey, bagi tahu cikgu, buktikan cikgu batu bersurat itu sumber primer. Apa alasan kamu? Okey. Kenapa? Semua dah disebarkan kepada umum. Tak, Belum. dia tidak disebarkan kepada umum. Okey, batu bersurat tu bukan banyak. Okey, kalau ada jumpa yang itu je lah. Nampak tak? Yang jumpa itu je lah. Kemudian dicatatkan tentang batu bersurat itu, catatan itu yang kamu tahu catatan itu. Kamu tak pernah tengok tentang batu bersurat. Kamu tak pernah pegang batu bersurat. Kamu tak buat kajian tentang batu bersurat. Jadi kamu yang kamu tahu itu adalah sumber sekunder, bukan sumber primer. Nampak tak? Kalau kamu betul-betul pegang batu bersurat tu, kemudian kamu buat kajian, then itulah sumber primer. Kalau setakat, saya dah tahu dah. Kita orang pun tahu. Kita orang lagi tahu kat situ ada tulis nama kau. Dia tulis nama kau. Jadi macam mana? Kan? Jadi, jadi sebenarnya kalau kita lihat, yang kamu tahu itu semua dari sumber sekunder. Kalau orang tanya, saya tahu tentang batu bersurat tu. Daripada mana? Daripada buku sejarah. Engkau dapat daripada sumber sekunder. Tapi betul. Memanglah betul. Tapi kamu tahu daripada mana? Buku sejarah. Itu sumber sekunder. Kalau macam orang tu, saya tahu tentang batu sejarah. Mana kamu tahu?
Hari tu saya pegang batu tu, saya buat kajian. Oh, kamu dapat dari sumber prima. Nampak tak? Ada beza kan? Jadi itulah dia perbezaan dia. Korang janganlah nak melawan cikgu kan. Kau nak lawan. Kalah kau nanti. Tak payah. Okey, tak payah lawan. Okey. Jadi cikgu lawan game. Alright. So lawan game tak payahlah kot kan. Lawan game confirm lah kamu semua menang, kamu semua hebat-hebat. Kan. Cikgu tak hebat. Tak macam korang. Okey. Baik. Buat tournament. Tak payahlah buat tournament. Cikgu bukan tak berani, cikgu tak pandai. Lawan Awal-awal macam bagi tahu. Cikgu tak pandai. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan latihan-latihan tadi. So adakah semuanya okey? Semuanya okey Okey. Okey. So kalau begitu kalau begitu kita akan seperti mana yang ramai bertanya-tanya tadi kan. Tak apalah. Jomlah kan, kita ada masa lebih kurang kita ada lebih kurang 27 minit lagi apa semua. Kita akan buat kita akan buat quizzes. Boleh tak quizzes? Boleh. Okey, boleh. Okey, jom. Kita akan buat quizzes dan cikgu akan berikan linknya. Okey, cikgu akan berikan linknya. Alright. So, alright. Yay. Okay. So, right. Jom, tajuk ni ke? Yes, betul lah. Mestilah kita buat tajuk ni. Takkan kita nak buat tajuk lain. Kita mesti buat tajuk ni nya. Jangan risau. Kan? Jom. Okay. So, cikgu dah bagi link tadi. Masuk. Kan? 4 darah duduk di tepi sungai. Kan? Duduk. Okay. Mengetak si ketamlah batu. Masuk. Masuk. Okay. Silakan. Masuk. Oh, okay. Oh, ramai nak masuk dah ni. Okey. Tolong masuk ya. Masuk. Cikgu. Okey.